Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Khalis bin Muhammad Ghazali di bawah selia Profesor Madya Dr. Roziah Siddiq alias Mat Siddiq akan membentangkan satu tajuk iaitu kegunaan alat muzik merentasi tamadun Andalus. Seterusnya ialah pengenalan. Muzik sentiasa menjadi sumber kegembiraan besar bagi manusia. Ia telah digunakan untuk majlis-majlis upacara, untuk meluahkan perasaan dan sebagai sumber hiburan. Keupayaan untuk mencipta muzik dan perkongsian muzik dengan orang lain telah menjadi beberapa aspek terpenting dalam budaya manusia. Walau bagaimanapun, selama ini muzik telah mendapat kesan negatif oleh masyarakat. Muzik menyebabkan golongan remaja terutamanya mudah terjebak dengan pergaulan yang bebas. Hal ini kerana budaya berhibur yang lebih kebaratan dan menyimpang jauh dari budaya tempatan yang lebih ketimuran menjadi rebutan para remaja kini. Kelambakan remaja yang membanjiri konsert, bergaul, menari dan melompat, tidak kira lelaki dan perempuan membuktikan lagi keburukan muzik dari segi sahsiah. Walau bagaimanapun, tak dinafikan bahawa muzik mampu untuk menjadi terapi bagi menangani stres dan juga mampu untuk membentuk akhlak yang baik. Tamadun Islam turut menjadikan muzik sebagai cara untuk mereka berhibur, antaranya seperti tamadun Andalus. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Baiklah, pernyataan masalah terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah pembaharuan yang berlaku setelah wujudnya perbezaan bangsa dan agama di Andalus yang membawa kepada satu titik pertemuan iaitu muzik. Yang kedua, asal-usul muzik tradisional yang dibawa oleh warisan Kesultanan Melayu di Asia Tenggara ini, yang mana ianya merupakan satu budaya yang dibawa oleh tamadun Andalus itu sendiri, iaitu seni muzik nobat. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian untuk kajian ini ialah untuk meneliti sejarah perkembangan muzik di dalam tamadun Andalus serta kegunaan alat muzik di dalam tamadun tersebut. Manakala untuk metod kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berfokuskan kepada kaedah kualitatif, iaitu melibatkan kajian kepustakaan dan analisis dokumen sebagai sumber prima dengan mendapatkan maklumat. Selain itu, pengumpulan data juga dibuat berdasarkan kajian-kajian lepas yang diguna pakai bagi melengkapkan hasil kajian yang diperolehi. Segala maklumat diperolehi di perpustakaan serta beberapa jurnal yang didapati di dalam internet. Baiklah, seterusnya adalah dapatan kajian. Bagi dapatan kajian, terdapat dua, iaitu sejarah perkembangan muzik di Andalus dan kegunaan alat muzik merentasi tamadun Andalus. Seterusnya ialah sejarah perkembangan muzik di Andalus. Sejarah perkembangan muzik di Andalus terbahagi kepada tiga. Antaranya ialah geografi. Geografi Andalus ianya terletak di wilayah selatan semenanjung Iberia dan terdiri daripada beberapa bandar seperti Seville, Malaga, Jaén, Almeria, Cordoba, Cadiz, Granada dan Huelva. Seville ialah ibu kota Al-Andalus. Andalusia ialah wilayah yang mempunyai segala-galanya, dari bandar purba hingga banjaran pergunungan, pantai yang indah hingga padang pasir. Seterusnya, dari segi aspek sosial, Andalus mengamalkan convivencia, yang mana maksudnya ialah kewujudan bersama yang harmoni antara yang kini biasanya dirujuk sebagai las tres culturas. Ianya adalah tiga kepercayaan, iaitu Kristian, Islam dan Yahudi, yang bersepakat untuk hidup bersama secara aman dan damai. Populasi agama minoriti dilayan secara adil dan bijaksana dari segi kebebasan beragama dan juga sosial. Seterusnya ialah politik. Pada sekitar abad ke-17, dianggarkan terdapat 7,500 orang Morisco yang tinggal di Seville. Dalam tempoh 5 tahun, selepas Raja Felipe yang ketiga mengarahkan pengusiran semua Morisco, Yahudi dan Gipsi, dianggarkan sebanyak 300,000 Morisco meninggalkan Sepanyol. Kebanyakan mereka melarikan diri ke Maghribi, Algeria dan Tunisia.
Apa yang diikuti ialah pergolakan politik, kemusnahan budaya dan kejatuhan ekonomi yang membawa kepada kemerosotan Sepanyol. Seterusnya ialah tokoh terawal muzik Andalus, iaitu Ziryab. Pada tahun 822, seorang pemuzik bernama Ziryab muncul di Mahkamah Abdul Rahman II di Cordoba. Ziryab membawa maksud burung hitam. Nama sebenar Ziryab ialah Abu Al-Hasan Ali ibn Nafi'. Beliau dilahirkan di Mesopotamia, mungkin berhampiran Baghdad pada kira-kira 789 Masihi. Butiran tahun-tahun awalnya adalah samar. Menurut sesetengah sarjana, beliau adalah hamba yang dimerdekakan semasa zaman Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi. Beberapa ahli sejarah Arab mengatakan beliau berketurunan Afrika. Dari sudut latar belakang pendidikan beliau berkemahiran dalam puisi, astronomi, geografi, fizik dan bidang lain. Muzik adalah bidang utamanya. Beliau berguru dengan seorang pemuzik istana yang bernama Ishaq Al-Mausili. Dalam perjalanan pendidikannya, beliau terpaksa melarikan diri dari Baghdad kerana kecemburuan terhadap gurunya. Ziryab kemudian mengembara ke Kairouan di Afrika Utara dan beliau ke Arab Spanyol, di mana beliau dijemput ke Mahkamah Emir Umayyah di Cordoba pada tahun 822. Beliau membuka kedai muzik pertama di negara itu. Ziryab direkod meninggal dunia pada kira-kira 857 Masihi pada usia 68 tahun. Baiklah, akhir sekali ialah kegunaan alat muzik merentasi tamadun Andalus. Menjelang abad ke-12, muzik telah dibahagikan mengikut teori Ziryab, iaitu terbahagi kepada tiga, iaitu Nubat, Sing dan Nuba. Gabungan dari ketiga-tiga alat muzik ini disebut sebagai muzik Andalusia. Setiap bandar utama musim Sepanyol mempunyai gaya penyampaian muziknya yang unik. Walaupun konflik masih lagi berterusan antara orang Islam dan Kristian, muzik terus berkembang pada abad ke-12 sehingga ke-15 Masihi. Ini kerana disebabkan oleh penghijrahan orang Moor dari Sepanyol ke bandar yang berbeza di Afrika Utara. Para pelarian meninggalkan banyak harta benda dan pada waktu yang sama mereka juga turut membawa alat muzik bersama mereka sebagai peringatan hidup tentang kegemilangan Andalusia lama. Terdapat juga bukti bahawa bentuk muzik gabungan seni Andalusia menjadi cukup terkenal di kalangan orang-orang Maghribi. Sejak itu, muzik Arab Maghribi berkembang secara bebas walaupun terdapat pengaruh kuat dari muzik Andalusia dan juga Barat. Kesimpulannya adalah Andalus merupakan sebuah negara kaya yang kaya dengan nilai estetiknya dalam seni. Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat beberapa kelompangan yang perlu diisi oleh para pengkaji yang seterusnya dalam mendalami perbahasan tajuk ini. Tuntasnya dapatlah bahawasanya kehadiran muzik sebenarnya merupakan satu perkara yang mampu memberi manfaat sekiranya dimanfaatkan dengan baik. Bukan itu sahaja, kebaikan muzik mampu untuk mengubah sesebuah tamadun menjadi lebih beradab dan juga sosial yang baik. Sekian, terima kasih.